pertemuan pada petang ini. Selamat berkenalan. Moga-moga nanti kita di syurga pun macam ni. Macam pernah jumpa ya, kat mana? Taman syurga di Surau Al-Mu'minun. Jadi sekarang ni salam kawan sebelah, bagi tahu kawan saya sayang awak. Cepat. Kenalah kata sayang. Tak ada kawan sebelah, orang belakang. Selalunya orang kuliah pagi atau malam kan. Jadi kita ni kuliahnya time sleep, time rehat kan. Jadi kita kena santai-santai, boleh? Saya diberi tajuk hari ni nak tadabbur al-maksurat. Tapi kalau dah dapat mikrofon ni, dia pergi telajak-telajak tempat lain, tak apa ya? Tak apa ke? Okey, tak kenal maka tak cinta. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tentera-tentera Badar yang mengiringi saya hari ini bersama dengan saya ya, anak anda Huda selaku co-pilot kita. Jadi Cikgu Nolia, Kak Hasna dan juga Kak Zarah bersama dengan kita hari ini. Alhamdulillah. Kita pernah berkenalan ke? Cuba angkat tangan. Kan tak kenal tak cinta kan. Jadi sebab majoriti nak tak kita berkenalan dulu. Apa dia kata, sisi ta'aruf, ya, sikitlah, ya, supaya nanti kita tak tahu ni lepas ni kita jumpa lagi ke tak. Jadi kenalan macam mana, saya nak tanya yang datang ni majoriti umur berapa? Sebab saya tengok semua macam 29 tahun. Alhamdulillah. Macam ayu-ayu. Kenapa jadi sebaya? Sebab dalam ni syurga dunia. Jadi sekarang ni syurga neraka dah ada ke belum? Ya sudah. Jadi tinggal kita nak pilih nak masuk syurga ke yang satu lagi. Jadi petang ni alhamdulillah Allah jumpa kita masuk syurga. Kan ulama kata yang bertemu, yang datang bertemu kerana Allah, menghadiri majlis ilmu itu adalah taman-taman syurga. Sehingga dia kata bila kamu lalu di satu perkumpulan dan di situ menceritakan tentang Allah dan Rasulullah, maka hendaklah berhenti dan singgah. Betul tak? Itu kita ayat dah biasa dengar, Tok Guru bagi tahu dah. Hari ni ulangan je. Saya bukan reti sangat pun. Saya ulang je apa yang saya belajar dari guru-guru saya. Boleh kita ulang-ulang. Sebab saya rasa saya tak layak pun untuk menyampaikan apa-apa, melainkan saya berniat, ya Allah, hari ini Engkau takdirkan aku berada di sini ya Allah. Jadi biarlah ya Allah, Kau peliharalah lidah ini ya Allah daripada berkata yang sia-sia, dan jadikanlah ia manfaat ya Allah. Jika ada pahalanya, kirimkan kepada mak ayahku ya Allah. Nanti bertemulah kami kembali nanti jadi keluarga sakinah di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti saya dimaklumkan tadi, alhamdulillah, siapa yang umur 50 tahun ke atas angkat tangan dulu. Ke atas, 50 tahun ke atas. Bangga ni dapat umur 50 tahun ke atas. Jangan lagi ni malu je. Saya 50, angkat tangan. Ya Allah, 95%. Saya nak tanya 50 dan ke atas. Kan? Kenapa saya tanya gitu? Satu hari saya berjalan dengan guru saya yang sekarang ni, semoga beliau ini diberi kesihatan oleh Allah, guru harfiah saya, iaitulah Nenek Ruhil. Sebab tu saya berjalan dengan beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita kena musafir dengan guru-guru kita supaya kita sentiasa dalam bimbingan, teguran dan nasihat. Satu hari tu dia bagi tahu saya, Nawiyah, dia kata, kalau kamu nanti jalan jumpa orang yang umur 50 tahun, kamu pergilah kepada dia. Kenapa ni? Cakap gitu. Sekarang nenek ni umur dia 86 tahun, tetapi masih sangat aktif, menjadi guru Quran. Dan bagi saya beliau adalah Quran yang bergerak lah, sebabnya dia terjemah harfiah Quran, setiap biji huruf. Contoh kalau kita baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, contoh kalau terjemahannya bermaksud ini adalah sebuah kitab yang tiada keraguan padanya. Tapi kalau kita terjemah secara harfiah bermaksud zalika, ini al-kitab. Kenapa dia al maknanya isim yang menunjukkan kata nama. Al-kitab, kitab inilah tidak raiba ragu fihi, padanya nya. Itu terjemah secara harfiah. Padanya lepas tu apa? Raiba fihi huda, memberi petunjuk li bagi orang-orang yang bertakwa. Itu makna harfiah. Jadi guru saya ni bagi tahu saya. Kenapa? Jadi saya nak buat kajian lah hari ni.
Betul ke tidak apa guru saya kata? Dia kata, nanti kalau kamu jumpa orang-orang yang umur 50 tahun ni, kamu pergi pada dia, kamu minta, doakanlah saya. Kena kata gitu. Kenapa, Nek? Sebab dia kata, jadi saya nak tahu kebenarannya ni, betul atau tidak. Jadi jawab, jangan tiru jawapan orang lain, Jawab dengan ikhlas diri sendiri, boleh? Betul, boleh? Tu malaikat kiri kanan, catat je. Tipu dosa. Kan? Dia kata orang yang umur 50 ni, dia punya fikir dah menuju ke sana, nak balik. Betul tak? 90% setuju kan? Jadi kata orang umur 50 ni, dia dah tak fikir, dia dah letih nak fikir rumah besar, rantai gelang emas. Dia cuma fikir yang penting pada dia nak sihat, nak ibadah, nak bersedia nak masuk kubur. Betul ke? Itulah dia tanda ahli syurga. Sebab dia kata orang yang fikir dia dah banyak ke akhirat, maka dia sedang menuju kepada kebaikan. Maka di sini mana-mana pergi saya akan pengenalan saya begini. Maknanya kita semua ni dah memikir, dah buat persiapan nak balik kampung. Kata Sudirman balik kampung kan. Sudirman lama dah balik kampung. Harap-harap nanti kita nama dia disebut dalam majlis ilmu. Subhanallah. Agak-agak siapa sebut nama kita di majlis ilmu insya-Allah. Jadi saya sekali lagi nak ajak semua sekali membaca Fatihah, hadiahkan kepada pengurusi kita yang difahamkan demam. Ni sini penting penting doa. Doa is power. Orang yang paling kedekut adalah orang yang tak mau mendoakan orang lain. Jadinya ada orang sekarang kita alhamdulillah duduk taman syurga dengar je ustazah beliti kan. Ada orang lain tengah berduka, ada orang lain tengah sedih, ada orang lain tengah sakit kan. Perasan tak tadi saya baca doa Allahumma fillahum min ummati Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh umat Nabi Muhammad. Kerana doa itu dijawab oleh malaikat. Bila kita baca doa itu, malaikat membalas balik doa kita. Dia kata apa? Ya Allah, yang paling hampir dekat wa ilhamal malaikatil muqarrabin, yang tidak bermaksiat, yang tidak berdosa kan malaikat kan? Betul tak? Sebab tu manusia pun boleh jadi malaikat. Sebab itu kejadian manusia ni adalah hebat. Bila kita mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa umat Nabi Muhammad. Apa kata malaikat? Kita tak dengar malaikat berdoa kepada Allah kembali. Dia kata, ya Allah, hamba-Mu ini telah memohonkan ampun bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Maka banyak mana dosa dia? Kita yang mendoa tadi, kita tak sedar sebenarnya kita sentiasa berdosa, sentiasa bermaksiat, sentiasa lalai, lintasan-lintasan hati kita ini kan. Jadi sebab tu kita kena lazimi mendoakan untuk orang lain. Ya Allah, ampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad. Lalu malaikat pun kata, ya Allah, banyak mana dosa dia ini, dia telah mohon ampun untuk umat Nabi Muhammad. Ampunkanlah dosanya. Tak nak ke kita berada dalam doa malaikat? Malaikat mohon kembali kepada Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Allah, kita berada dalam doa malaikat. Jadi hari ini tolong lazimi doa ini. Senang je nak ngapal pun. Allahumma fillahum. Ikutlah, malas betul. Allahumma fillahum. Suruh ikut pun malas tak payah tulis, suruh ikut je. Nanti kita ulang lama-lama kita mantap. Allahumma ighfir lahum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya Allah, ampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad ya Allah. Maka malaikat pun memohonkan ampun untuk kita. Umat Nabi Muhammad banyak tak yang bermaksiat sekarang? Banyak. Jadi maknanya kalau dosa kita itu sebanyak dosa umat Nabi Muhammad, malaikat mohon ampun kepada Allah untuk mengampunkan dosa kita yang banyak. Lalu kedua, Allahumma arham. Letih lagi. Allahumma arham. Ini nak kena urut kejap lagi ni. Allahumma arham min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Ya Allah, rahmatilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tak umat Nabi Muhammad yang dirahmati Allah? Banyak. Lalu malaikat pun kata, Allah, dia ni hamba-Mu telah memohon rahmat sebagaimana Engkau merahmati para awliya Allah, merahmati para kekasih-kekasih Allah. Maka kembalikan rahmat itu kepada dirinya. Siapa yang mendoa ni tadi? Jadi yang ketiga, ya Allah, jadikanlah
kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena minta. Sebab Nabi Musa sendiri nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak dapat kan. Jadi beruntung tak kita menjadi umat Nabi Muhammad? Beruntung sangat-sangat. Jadi hari ini sebelum buka ataupun tadabbur, saya rasa tadabbur Al-Ma'thurat ni dah menjadi kelaziman dibaca pagi dan petang kan. Saya nak bagi pengenalan dulu, supaya Al-Ma'thurat ini dapat kita jadikan dia sebagai zikir. Kumpulan-kumpulan zikir ni banyak sebenarnya, ya. Ada orang berzikir dengan Majmu', itu antara nama-nama buku zikir, ya, Majmu'. Ada berzikir dengan manzil, pernah dengar tak? Banyak sekarang, mana-mana banyak buku. Tinggal lagi rajin tak rajin dan ikut amalan siapa. Kita nak ikut amalan salafus salih aulia Allah. Yang zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Nama lain bagi Al-Quran itu sendiri adalah az-zikr. Apa nama lain bagi Al-Quran lagi? Ada banyak. Sekarang nak dapat ilmu pengetahuan senang je. Google, type dekat Google tu. Kalau tengok handphone kan semangat gitu kan. Type je nama-nama lain bagi Al-Quran, keluar kan. Al-Furqan, Al-Quran, Az-Zikr, Bashira, Nadhira, tu semua nama-nama lain bagi Al-Quran. Itu baru nama saja. Banyak. Jadi hari ini saya mengajak diri saya, Allahumma salli ala Muhammad, terutama kepada kakak-kakak saya hari ini. Kakak ke tuan-tuan sebaya, Allahumma salli ala, terima saya seadanya dulu, boleh? Saya tak ada ilmu tapi sekadar ingin kongsi, kerana pengalaman itu adalah guru kan. Boleh kita kongsi pengalaman sikit. Jadi kalau rasa selesa bolehlah panggil lagi. Boleh datang lagi kan, ada gambar emoji tutup muka. Kan jadinya hidup ni adalah belajar. Okey, sebut hidup adalah belajar. Belajar senyum walau disakiti. Banyak tu kat belakang tu ada. Cuba baca. Buka tu. Cuba baca. Di muka surat akhir tu. Apa dia kata? Tahu tak apa. Hidup adalah belajar. Itu dulu yang penting. Belajar bersyukur walau tak Okey, 2. Sabar je. Kan? Hidup berumah tangga dah berpuluh-puluh tahun tapi tak sehati-hati lagi. Aku kata A, dia kata B juga. Kan? Tapi kan Allah suruh kita belajar memahami walau tak sehati. Yang ketiga? Ya Allah, urut dada. Ingat sabar tu senang ke? Sabar tu susah. Hanya orang yang melalui yang tahu erti sabar. Seterusnya, ini untuk saya. Belajar setia tahu walau tergoda. Kan macam dah nak tergoda je. Okey, seterusnya. Tahu tak apa, jangan kedekut. Walau sikit, berilah. Contohnya beri kasih sayang. Macam mana? Contohnya, salam kawan sebelah, saya sayang awak. Dia kuliah petang-petang ni kena santai-santai. Jangan stres-stres. Bahagia tak? Kalau sekarang hilang rasa segala-gala kan. Kalau sekarang rasa bahagia, jangan lupa bawa balik. Seterusnya, belajar. Itulah kan. Tu kena hafal tu. Asyik sakit hati je kan. Tak apalah, walau kau sakit je kan hati aku, ni aku tetap sayang kau. Betul. Okey. Simpan kan? Nanti saya tunjukkan teknik cara menyimpan biar smart. Seterusnya, ya Allah, dia tu macam tak ada masalah je kan. Itu maksud dia. Ada lagi? Cubalah untuk bersangka baik. Lagi?
Siapa yang tahu isi hatiku? Seterusnya, ya Allah, tu lagilah tak terucap. Kan? Kenal tak semut hitam? Kenal? Pernah jumpa? Semut hitam tu semut? Semut? Selalu jumpa? Ya? Oh, bayangkanlah semut hitam tu kan, pernah duduk dekat gelap-gelap tak? Gelap sangat kan, dah lah gelap, semut tu lalu duduk atas batu hitam, nampak tak? Itulah perumpamaan ikhlas. Bila Ustazah nak tadabbur mak surat ni? Dia tak boleh, dia sebab baru kali pertama dia kena berkenalan dulu, lepas tu baru zikir. Kan, baiklah, saya nak teruskan ni. Jadi insya-Allah semoga sedikit tadi sudi nak dengar perkenalan kan? Boleh. Alhamdulillah, seperti dimaklumkan serba sedikit tadi itu, sebenarnya hidup ni adalah sebuah perjalanan. Kalau saya ajak kita, setiap orang sebenarnya mempunyai latar belakang yang tersendiri. Cuba angkat ni. Ni nama dia apa? Ibu Jari nama dia. Pandai. Sekarang semua orang angkat dan tolak ke belakang. Semalam. Semangat sikit, dah ngantuk ni. Ni kena hafal tau. Nanti kita punya AJK nanti nak bagi hadiah kuis. Wah, semalam telah berlalu. Hari ini milikku. Esok belum tentu. So semalam tu tinggal kenangan. Tu tak payah toleh-toleh dah. Biarlah. Kalau semalam, apa yang berlaku semalam? Katalah semalam kita happy, rasa macam nak ulang je happy tu kan? Tapi tak boleh, cerita dia tetap lain. Kalau semalam kita sedih, duka, kita tak nak duka. Duka yang semalam tu takkan sama dengan duka hari ini. Sebab tak ada siapa pun boleh jamin kita sampai hari esok. Jadi indah sedikit perjalanan pencinta Al-Quran. Saya tak tahu anak buah saya bawa ke tidak buku pencinta Al-Quran. Ada sedikit perjalanan kisah bagaimana perjalanan pencinta Al-Quran terus melangkah walau melalui pelbagai-bagai, dan inilah yang saya nak kongsikan sebenarnya, sehingga dapatlah perkataan tadi, hidup adalah belajar. Kan? Jadi pada tahun tarikh, saya ceritakan, saya suka cerita ini sebab bagi saya kita semua kena ingat akan hal ini, sentiasa kena ingat, ya. Sebab dia boleh jadi bila-bila, sebab dia tidak perlu syarat. Pada 13 Januari 2017 telah berlaku satu peristiwa yang tidak dapat diduga, yang tidak dirancang, tidak dijangka ianya akan berlaku dalam hidup saya. Nak tahu tak? Kepo. Salam kawan sebelah dulu. Saya sayang awak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peristiwa tersebut berlaku tepat pada pukul 11.30 malam. Iaitulah dia. Sesusuk tubuh balik memberi salam, pakai baju Melayu hijau, Assalamualaikum, dan saya menyambutnya di hadapan pintu. Seterusnya, keesokannya Jumaat, kami harus mulakan perjalanan ke Brunei kerana ada majlis khatam Al-Quran di Brunei. Dan kami mengadakan pertemuan beberapa orang anak buah untuk merumusyarat kecil. Iaitulah dia, almarhum suami saya telah dijemput oleh Allah dalam usianya 45 tahun. Pada malam Jumaat tersebut, perkataan terakhir sampai sekarang pun saya cuba membayangkan macam mana malaikat Israel mencabut nyawa. Tidak ada apa-apa tanda sehari sebelum atau 2 hari atau 3 hari sebelum, tidak ada apa-apa tanda yang selepas dia pergi tu baru saya perasan lah, kan, malam Jumaat tersebut bila tiba-tiba dia bagi tahu saya, panggilan kami Kanda Dinda. Lepas ni tukar dia bagi tahu saya, Dinda, esok jangan lewat ya, kita solat subuh di KLIA. Saya menjawab macam biasa.
Tapi bayangkan beberapa saat selepas itu, entah di meja makan masa tu, Allahumma salli ala Muhammad, terus anak buah itu menjerit, kenapa ustaz? Bila saya pergi pada dia, pegang dia dah tunduk macam tu je, pergi begitu saja. Ya. Jadi bermula daripada situlah, Allahumma salli ala Muhammad, saya belajar. Saya belajar, dan pelajaran ini yang saya ingin kongsi. Alhamdulillah, Allah bagi pinjam hidup berumah tangga 20 tahun. Dan siapa yang ingin membaca kisahnya, nanti kalau saya cerita hari ini tak habis, bolehlah beli buku tersebut. Untuk hari ini patutnya RM30 tapi dijual RM25. Itu pun dengan niat untuk infak Pusat Pengajian Tahsin Tilawah Bestari. Kalau yang membeli, walaupun di rumah dah ada maksurat, tapi ini saya buat buku ni atas permintaan anak-anak murid, nak tulisan besar ustazah dan sebagainya. Belilah yang niat infak RM10 sahaja. InsyaAllah duit tu tidak akan, buku yang kita beli ni insyaAllah bermanfaat dengan niat kita, dan hadiahkan pahalanya untuk arwah mak ayah kita. Dari situ saya mengkaji malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Saya tak rasa apa-apa sebab orang ramai kat rumah. Bila hari-hari berikutnya, seorang-seorang kata nak balik. Kalau abang-abang kata nak balik, kalau kakak kata nak balik, anak pun kata nak balik, semua orang nak balik. Maka kita tinggal seorang-seorang. Jadi di situlah saya mula termenung. Saya mula orang yang selama hari ni hidup dengan saya kat dalam rumah ni dah tak ada rupanya. Maka saya melihat semua suasana rumah itu. Jadi macam mana tu, Masya Allah. Di situlah pelajaran yang saya ingin kongsi. Bila saya fikir, sekarang ni dekat kubur duduk seorang-seorang, kan? Tempat yang sangat kecil pada pandangan zahir kita, sangat sempit. Nak duduk pun rasanya tak boleh duduk, apatah lagi berdiri. Betul tidak? Jadi di situlah saya mengkaji. Kali pertama saya rasa ingin tahu. Sewaktu mak ayah saya meninggal, saya tak rasa perasaan ini. Sewaktu bapa saya meninggal dulu, mak saya kata, ketika saya pujuk mak saya, "Mak, jangan sedih, Mak." Saya kata gitu kat mak saya. Mak saya jawab, dia kata, "Mak dah hilang ayah, mak dah hilang mak. Tapi sekarang mak hilang suami, dan rasa hilang suami ni tak sama," mak saya kata. Tapi saya waktu itu tak faham pun perasaan mak saya. Bila perkara tersebut terjadi kepada saya, baru saya faham perasaan mak saya, kan? Jadi situ saya rasa nak tahu kat mana sebenarnya roh ni, apa terjadi, kan? Jadi saya mulakan mengkaji, meneroka perjalanan tentang roh, kan? Adakah dia ni sebenarnya mati dan sebagainya, kan? Dan buku yang saya baca pertama adalah Malam Pertama di Alam Barzah yang ditulis oleh Ustaz Dasuki. Masya Allah. Kalau kita pelajari, subhanallah, rupa-rupanya kita mati, sebenarnya kita tak mati, baru memulakan kehidupan baru. Cuma sekarang kita dipisahkan oleh Allah, ditutup hijab kita. Jadi inilah kenapa pentingnya zikir. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak cerita banyak, tapi saya nak kongsikan dengan kakak-kakak saya, adik-adik saya hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ingatlah satu perkara ini. Kematian pasti berlaku. Dia tidak ada syarat. Tua, muda, sakit, sihat. Bukankah Nabi kata, ambillah pelajaran daripada kematian, bersedialah untuk pergi ke situ. Jadi insya-Allah, jadi saya nak minta sangat-sangat hari ini, kalau kita selepas ni berpisah, tolong cari saya nanti. Syurga tu kan ada 7. Kita semua nak masuk syurga, kan? Siapa pun tak nak masuk neraka. Sebab itu kita kena ramaikan kawan-kawan, sahabat-sahabat soleh, supaya nanti kita saling mencari. Kita tak tahu, tak kisahlah ya Allah janji masuk syurga. Walaupun syurga yang paling tinggi tu Jannatul Firdaus, kan?
Jadi ujian demi ujian datang, ujian demi ujian datang. Tapi saya nak kongsi, subhanallah, sekarang ni saya merasakan ujian tu best sangat. Kalau tak datang ujian, rasa macam Allah lupa kat kita. Jadi ujian itu datang dari berbagai bentuk. Ujian dengan diri sendiri, ujian nak istiqamah ibadah, ujian dengan anak-anak. Jadi sekarang ni saya tengah nak didik diri saya. Sebab tu saya niat sekarang, apa-apa diawali dengan niat. Sebab ilmu mudah dipelajari. Yang tak ada kat kita hari ini adalah amal. Jadi tolonglah hari ini berjanji kepada diri sendiri untuk melazimi berzikir, membaca, terutama Al-Quran. Jadi pasang niat sekarang. Hari ni kita baru 4 rejab kan. Niat sekarang dalam hati, ya Allah, aku nak khatam 1 kali di bulan Rejab. Ya Allah, aku nak khatam 1 kali di bulan Syakban. Ya Allah, aku nak khatam 1 kali di bulan Ramadan. Kan? Jadi 1 bulan sekali khatam. Kita ada masa 24 jam kan. Cuba kita bayangkan berapa banyak masa yang kita korbankan untuk tengok WhatsApp. Katalah kalau kita tengok WhatsApp setengah jam, kita kena lebihkan 40 minit untuk tengok Quran. Maknanya kita nak Quran itu mengatasi segala-galanya. Boleh sayang Solat tak 5 waktu? Ni saya nak bagi kaedah. Solat tak 5 waktu sehari? Ada period lagi tak? Beruntunglah orang yang dah tak ada period ni kan. Masya Allah. Jadi senang aja. 1 juzuk bersamaan dengan 10 lay. 10 lay bersamaan dengan 20 muka surat. Kalau 1 muka surat, saya dah buat kajian dah ni. Bacaan normal 2 minit setengah. Bacaan tak normal 2 minit. Maksudnya di situ bacaan hadar. Bacaan bagi orang yang hafal, bacaan bagi orang yang lancar. Okey, kita ambil 2 atau 3 minit adalah bacaan selamat. Cuba balik ni buat kajian. Dia sebenarnya Quran ni, Allahumma salli ala Muhammad, saya cabar. Pergilah, carilah guru mahir, tok guru mana nak pergi nak dapatkan kaedah macam mana nak lancar Quran. Takkan ditemui guru untuk mengajar cara lancar Quran, tak akan. Sebab nak lancar Quran lidah kita sendiri dengan melalui latih tu. Tapi kena cari guru Quran untuk memperbetulkan bacaan kita. Jangan baca syok sendiri. Sebab Rasulullah pun Ramadan jumpa Jibril kan untuk tasmik bacaan. Jadi bila kita seorang, tak apalah. Kalau kita masih belajar, angkat tangan. Ya Allah, Engkau yang tahu aku ni nak baca. Jika ada dosa, ampun ya Allah. Lepas baca, ya Allah, berilah pahala dan kebajikan. Doa. Allah tu maha pengasih. Boleh? Jadi lepas solat, letak Quran depan. Lazimi. Cukup dengan 2 lay je. Jadi 5 kali waktu solat dah dapat dah 1 juzuk. Dah dapat dah. Jadi kalau rasa, sekarang kita sendiri kena ada panduan tu. Kalau rasa kita tak boleh nak baca tengah hari ke apa ke, claim. Kalau macam saya, sebab siang sibuk kan, saya biasa akan ambil waktu selepas subuh dan waktu sebelum tidur. Saya akan claim, saya akan wajibkan diri saya selepas subuh. Sebab hari lain sibuk, waktu lain sibuk, banyak sangat kerja, tak tahu apa benda sibuk. Tapi nak utamakan waktu antara maghrib dengan isyak, 1, ataupun lepas subuh ataupun sebelum tidur. Tergantung pada kita lah, mana yang kita rasa selesa. Tak apa, permulaan ni baca dulu. Ingat tidak ada istilah terlambat. Yang ada adalah bermula. Boleh tak? Boleh lepas ni. Sebab nanti semua kita akan tinggal. Tengok, saya belajar daripada arwah suami saya. Apa yang dia ada, semua dia tinggal tau. Dia sebenarnya bukan ustaz. Dia adalah seorang engineer yang berfikiran sains. Jadi saya memang daripada kecil dididik oleh bapa saya perkara gaib-gaib ni. Bertemu pula dengan orang sains yang logik-logik. Susah tak? Susah. Saya nak cakap kat dia, percayalah doa. Yang saya ni sikit-sikit doa. Yang dia fakta. Macam apa tak? Cabar. Nak gabungkan ni. Tapi betul, doa je lah. Ya Allah, hati dia milik Engkau ya Allah. Sebab tu sekarang kalau ada perempuan sejak jadi ibu tunggal ni, ramai pula ibu-ibu tunggal datang jumpa. Dulu tak ada.
betul. Itu yang saya kata belajar. Kalau Masya Allah, yang saya kongsilah, maknanya Allahumma salli Muhammad, apa tu tadi, nak baca Quran tadi tu kan. Tapi sebab Alhamdulillah berubah 360 darjah, saya ingat akhirnya orang panggil dia ustaz. Sebab bila dia tu, saya kata ya Allah, dia betul-betul khidmat untuk agama ni 2 tahun, betul-betul jadi guru Quran. Dia berhenti kerja. Tu saya kata jomlah kita hidup seadanya. Kat sini kita mengkaji tentang keberkatan yang Allah janjikan dengan Al-Quran. Dia tanya banyak kali dekat saya. Sebab saya dah mula ke sana ke sini kan. Tu saya kata saya nak selalu dengan dia. Lepas tu berhenti je lah kan dia kerja. Berhenti kerja dia kata mula-mula tu. Kan dia kan banyak komitmen, mak ayah lagi apa semua lagi. Tapi akhirnya dia buat keputusan berhenti kerja. Kita kerja khidmat dengan Allah. Kita pegang keberkatan. Betul. 2 tahun betul-betul Allah panggil dia balik. Nah, Masya Allah. Jadi kita tak tahu banyak sebenarnya yang saya belajar daripada situ. Jadi kesimpulannya sekarang, berkawan baiklah dengan Al-Quran. Berkawan baik. Tingkatkan. Ambil kesempatan 3 bulan ni, Rejab, Syakban, Ramadan ni, untuk betul-betul grab. Bukan kita grab tu, sampai kita baca Quran, kita betul-betul rasa macam nak nangis ke mana-mana. Kalau tak baca pun rasa nak peluk, nak bawa kan, nak peluk, nak bawa. Rasa macam selamat dia kalau peluk dia, bawa dia. Walaupun dalam handphone boleh tengok sebenarnya kan, sekarang ada tafsir kan, rasa macam ya Allah, banyak sangat. Kita mulakan, Jadi sekarang ni yang datang ni, harapan saya besar, tolonglah jadi guru Quran. Kalau sekarang dah ada nenek, tolonglah. Sekarang nak pergi berperang dah tak kuat, lutut sakit, pinggang sakit kan, macam-macam dah sakit, betul tak? Tapi Allah bagi kita nikmat banyak. Apa dia? Akal yang waras. Menadah tanganlah kita, berdoa banyak-banyak. Terutama sekarang ni, suasana sekarang ni, Alhamdulillah kita rakyat Malaysia ni baik-baik. Walaupun sekarang semua orang tahu kan, tapi masih belum ada huru-hara, masih aman damai kan. Kerana kita semua berpegang teguh, iman kita tinggi. Alhamdulillah. Alangkah baiknya. Saya suka nak kongsi, sebab baca mak surat 5 minit siap. Jadi selebihnya saya kena bagi ceramah. Nak kongsi faham pada satu ayat ni, saya dah rasa ya Allah, best sangat. Baru satu ayat faham dah rasa nikmat. Bayangkan kalau faham 30 juzuk macam mana. Cubalah kaji kenapa yang Nabi pesan sangat-sangat. Kata Nabi, nanti akan datang, kamu ni nanti nak selamat, pegang teguh je, pegang teguh. Jadi pilihan dekat kita. Panduan semua kecil besar apa semua di kita, iaitulah di Al-Quran. Kata Nabi, berpegang teguhlah kepada 2 perkara, Al-Quran dan sunnahku. Jadi kita pelajarilah, kita beramallah dengan amal-amal orang yang telah meninggal dunia. Sekarang ni ramai sangat penyampai-penyampai ilmu, dah tak tahu nak dengar mana satu. Kelasnya banyak, 10 beg dia sampai salah bawa beg. Ustaz glamour, ustazah tak glamour, macam-macam semua ada. Pergi sana, pergi sini, sampai masuk kelas mana, ya Allah, awak tahu tak saya salah bawa beg hari ni. Sampai macam tu sekali. Punyanya, cintanya majlis ilmu bagus, terbaik. Tapi pastikan ilmu yang kita pelajari itu hendaklah diamal. Ini yang sekarang kita kekurangan. Kekurangan dari segi zikirnya lepas solat. Tak payah jauh-jauh lah. Saya tengok bapak saya macam tak ada apa pun kan, tapi istiqomahnya membaca subhanallah 33 kali. Zikir yang tu, itulah dia amalan orang tua kita. Subhanallah. Sekarang macam-macam, ustaz ni bagi, ustazah ni bagi, ambil kat YouTube pula, ambil kat situ pula. Lalas, mana satu aku nak baca. Ni ada satu pengalaman. Saya ni banyak cerita, jadi hari ni pengenalan je. Minta maaf lah pengurusi. Dia kata gini lah, ustazah, boleh tak ajar saya nak beramal? Dia kata kan, boleh, nak amal apa? Selalu saya dengar amal bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kan, jangan, kalau kita tinggal bismillah semua kerja tak berkat. Jadi saya nak buat bismillah aja, yang lain saya tak nak buat. Bagus, jujur kan? Saya pun kata okey lah, orang nak beramal kan.
Lepas tu dia datang, Ustazah, bismillahirrahmanirrahim ni macam panjang sangat lah. Panjang dia kata. Ustazah, boleh tak kita pendekkan? Boleh? Bismillah. Dia dah buat tu, dia datang lagi. Ustazah, tak larat nak istiqomah dah, sebab panjang. Boleh tak bismillah ni pendekkan lagi? Saya pun kata boleh. Allah. Kali ni lama sikit tak datang. Dia dah istiqomah, Allah, 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 Allah. Kan? Tiba-tiba datang juga lagi. Ustazah, macam pendek sangat lah pula. Maknanya manusia ni dia nak cari apa? Serba salah. Panjang tak boleh. Daripada kisah tadi tu, kita ambil pelajaran dia. Faham tak ni? Kan? Maksudnya nak beramal tu daripada yang sedikit pergi kepada yang banyak. Jangan daripada banyak lama-lama hilang. Kan kita dah daripada kecil kita dah diajar zikir. Tiba-tiba dah umur tua pergi ngaji sana sini, ilmunya pun banyak. Bagi ustaz ni nak tu, bagi nak ni. Sebaik-baik doa lah doa yang ada dalam Al-Quran. Tak perlu nak mengarang pun. Kalau saya tanya doa yang ada dalam Quran ada berapa banyak? Jawab. Siapa dapat saya bagi hadiah. Saya bagi hadiah ni special. Yang bermula dengan Rabbi dan Rabbana. Pernah kira tak? Kira dulu Ramadan tahun ni tadarus kira. Kan nanti buat grup tadarus. Lepas tu buatlah tadabbur sikit. Jangan ngaji, dah pukul 10 balik lah. Tak nak. Tahun ni punya tadarus kena ubah. Pusingan pertama, seorang baca 3 baris. Yang penting semua orang dapat baca. Lepas tu pusingan kedua, baca terjemahan. Lepas tu pusingan ketiga, jumpa doa, sama-sama semak. Kalau 5 orang, ini Rabbi lah. Ustazah Nawiyah kata doa. Tengok makna. Ini Rabbana lah. Pernah tak buat macam tu sebelum ni? Tak pernah. Kali ni buat. Cuba tengok nak doa apa, nak minta apa. Sebab dulu saya tak faham, ni baru faham. Alhamdulillah. Bila dah faham tu kan, rasa dunia ni tak ada apa. Sebab dah faham dah. Sebab kita nak balik ke sana, nak bekal di sana. Kalau sekarang kita nak rumah yang besar, kita nak impikan kubur kita yang luas. Itu je sekarang. Kalau dulu orang nyakitkan hati kan, aku cari jalan nak sakitkan hati dia juga. Dulu. Sekarang tak, biar je. Diam je. Baik tak? Baik kan? Biarlah dia nak buat apa. Sebab dia belum faham, kita yang faham ni diam je. Jadi budak baik kan? Kita nak baca Quran supaya Quran tu didik kita. Ni sayang. Tapi pastikan betul-betul Quran ni yang nak bagi faham tu Allah. Lidah ni milik Allah. Nanti kena kunci, tak boleh cakap. Tahu? Amalan kita nanti yang bercakap. Sebab tu selagi diberi peluang untuk bercakap, banyak kala bercakap tentang Quran. Banyak kala menyebut. Hatta nak suruh abang makan pun kena kata macam ni. Pergi kat abang dekat-dekat, bang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu min rizqillah. Cakap kat abang, wahai orang beriman. Kan Quran tu. Kalau nampak abang marah-marah, pergi kat dia, abang. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau rasa panjang sangat, siapa-siapa yang marah, innallaha ma'as sabirin. Kan bagus tu semua ayat Quran tu semua. Bagus tak bagus? Jadi nak dapat sampai ke tahap tu kena buat apa? Kena baca selalu, kena tengok selalu. Boleh? Jadi sekarang ni kita nak ubah. Kalau saya dipanggil cakap dengan remaja, saya akan minta diorang ni berdoa banyak-banyak, binalah kehidupan yang baru. Kalau contoh nak kahwin kan, macam kita dah melepasi, betul tak? Kita niat balik, betulkan balik niat. Tolong lahirkan generasi baru. Baru-baru ni saya jumpa sekejap-sekejap mengandung. Saya ngandung ni, suruh pegang perut. Tak apa dia dapat daripada saya pegang perut, nak gembirakan dia, pegang je lah perut dia. Kan? So saya cakap, ni anak ni daripada sekarang. Saya tak dapat ilmu tu dulu. InsyaAllah kalau Allah bagi panjang umur, nak buat pada anak saya. Kan? Masa tengah mengandung tu lah kena ngaji banyak-banyak. Keluar-keluar anaknya pandai baca Quran. Saya ada satu anak murid, saya kata ni nak dapat cucu baru, cucu sulung, ya Allah gembiranya. Mudah-mudahan saya sempat ada cucu. Doa ni. Hanya orang yang ada cucu yang tahu perasaan ada cucu. Dia dapat cucu pertama, ya Allah punya seronok, bahagia, nikmat. Saya nak tanya, betul ke dapat cucu beza dengan dapat anak? Dia punya sayang dengan cucu tu lain daripada anak. Wallahualam, dia kat tempat lain, sini tak tahu.
Satu hari dia bacakan anak dia mandikan cucu dia. Daripada datang, dia memang tinggal bersama kan, dia asyik suka cerita pengalaman kan. Mandikan anak dengan selawat. Budak tu baru umur berapa hari, dah kenal dah suara nenek tu. Dah kenal cam tu suara nenek tu. Satu hari Ustazah, entah apa saya sibuk sangat, saya minta lah menantu saya mandikan. Ustazah tahu dia buat apa? Suriram. Salam kawan sebelah, saya sayang awak. Salam lah. Macam mana Ustazah saya nak buat? Saya tiap kali pegang bacalah Allahumma salli, datang kat menantu saya suriram. Tak apalah, dia nak siram anak dia itu. Tak ada selingan. Tapi itulah berlaku tu. Jadi sekarang ni kepada nenek-nenek yang dah bergelar nenek, boleh tak jadi nenek penasihat? Pantau jadi penasihat terbaik. Sayang okay, alhamdulillah. Saya yakin tengok wajah-wajah semua dah macam hafal je lamat surat. Alhamdulillah. Jadinya saya speed highway 180 darjah. Kan? Okey, Al-Maksurat. Al-Maksurat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maksurat telah disusun oleh Hasan Al-Banna. Kuburnya ada di Mesir. Saya telah 3 kali saya ziarahi kuburnya. Di zaman pemerintahan Mursi sekali, di zaman sebelum itu sekali. Sewaktu saya datang pada zaman pemerintahan Mursi di Mesir, kuburnya telah dijaga dan begitu bersih dan cantik. Sebelumnya tu saya datang, Masya Allah tidak dijaga makam tersebut. Lihat perbezaan ya. Jadi kenapa, siapa Hasan Al-Banna ini? Hasan Al-Banna ini adalah pengasas kumpulan Ikhwanul Muslimin di Kairah Mesir. Yang ketika itu apabila pemuda-pemudanya pemuda-pemudanya dah mula lalai dan tidak kuat, maka dikumpulkanlah zikir-zikir daripada Al-Quran. Sebab tahulah orang muda mana suka nak baca banyak-banyak. Termasuklah saya. Jadi diberikanlah Al-Maksurat ni kepada 2 bahagian. Al-Maksurat Kubra, Al-Maksurat Sughra. Ya Allah, jujur inilah saya sedang minta dekat Allah, bilalah saya nak mula baca Al-Maksurat Kubra ya Allah. Asyik Al-Maksurat Sughra je, berkira benar. Tak apalah ya Allah, aku istiqamah dulu Al-Maksurat Sughra sebab pendek. Patut 3 kali dipendekkan lagi, baca sekali. Sabar je. Kan? Yang penting kita bermula dulu. Boleh? InsyaAllah berperingkat. Daripada sekali akan ulang 3 kali. Daripada sughra akan pergi kepada kubra. Yang sughra ni maknanya ringkas, direngkaskan lagi. Jadinya dia adalah himpunan-himpunan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang memang dah disusun daripada hadis-hadis Nabi, ataupun doa-doa yang memang dah diamalkan, dipesan. Contoh doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu adalah doa yang sangat masyhur, doa yang diajar Rasulullah sendiri. Jadi kalau boleh selepas ini dia dilazimi dibaca pagi dan petang. Kalau pagi asbahna, kalau petang amsayna. Lazimi. Mula-mula memang susah. Dan niat untuk hafal. Macam mana caranya kepada kepimpinan khususnya kalau kita ada jemaah kumpulan, insya-Allah kalau kita lazimi, jom kita baca maksurat. Kalau pagi baca berkumpulan pagi, kalau petang baca kumpulan petang, kan? Jadi alhamdulillah saya dulu tak hafal pun. Tapi sebab hari-hari asal amat surat je kelas pagi. Asal amat surat petang je kelas petang. Jadi bila lazim macam itu, secara sendirinya hafal. Dan hafal Quran ni nak tak hafal, itu pun Allah dah janji 4 kali Allah ulang. Di dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim mudakkir, kata Allah. Sesiapa yang hendak aku bagi. Itu janji Allah. Sekarang nak tak? Nak hafal tak? Nak jadi ahli Quran tak? Banyak nak cerita tentang ahli Quran ni, tapi episod bulan depan macam panggil lagi je. InsyaAllah Jadi tak cerita hari ni sebab masa tak cukup. Sampai pukul 4.30 je kan? Pukul 4.30 ke pukul 4? Naiklah pula. Tak boleh, azan kena berhenti, kena berbondong-bondong untuk solat. Sayang boleh? Jadi saya nak minta sangat-sangat, tolonglah hafal surah Yasin.
Alhamdulillah Cikgu Nulia, nanti saya nak Cikgu kongsikan pengalaman Cikgu menghafal Yasin. Ya Cikgu ya, kongsikan dengan kawan-kawan. Ini antara anak murid saya yang saya dera beliau untuk hafal Yasin. Nak tak hafal Yasin? Saya tak minta banyak-banyak. Jadi kat sini ketua pimpinan kita boleh buat. Sesama kita pun boleh buat. Macam mana caranya? Saya nak baca satu ayat hari ni. Cuba hari ni baca ayat pertama Yasin. Ayat kedua. Ayat ketiga. Wah, hebatlah, semua dah hafal ke? Dah hafal 3? Berapa baki? 80 je. Kan jadi setiap hari buat satu. Bayangkanlah kita mati nanti kan. Allah, belum lagi nak cerita tentang ini. Saya nak bawa cerita betapa pentingnya beramal adalah untuk selepas mati. Barulah nanti kita mati tak menyesal. InsyaAllah Sebab Ustaz Dasuki pun kata, janganlah kamu mati selagi kamu belum pandai baca Pernah dengar tak ceramah dia tu? Pernah kan? Masyhur ceramah tu. Saya pun suka tengok ulang-ulang. Jadi pastikan kita dah boleh baca Quran sekarang. Boleh? Ni saya nak baca laju dah ni. Nak baca sebab saya ada satu kuliah Tadabbur Al-Maksurat ni di Masjid Ubudiyah Shah Alam. Sebulan sekali saya ke sana dan alhamdulillah baru selesai Al-Baqarah Amanah Rasul tu baru habis. Kenapa penting kita tadabbur? Untuk kita faham. Ya sayang ya. Supaya kalau kita nak cerita tentang tadabbur Fatihah ni pun, kalau kita sini kanan, sini kiri. Cuba antaranya untuk kita solat adalah memahami makna, supaya apa yang kita lafaz tu kita faham kita sedang bercakap dengan Allah. Jadi nanti pegang tangan kawan sebelah. Cepat pegang sekarang. Pegang dengan kasih sayang. Apa susah sangat ni? Tengok muka kawan tu. Lepas tu cakap kat dia. Sekarang saya guru, kena ikut kata guru. Tak ikut perintah guru. Tengok muka kawan tu. Tengok, lepas tu bagi tahu kat kawan, nanti cari saya ya kat syurga. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi nanti kat syurga kenal tak? Sebab kat sana semua dah jadi muda balik semula. InsyaAllah kenal Ya betul. Hidup adalah pilihan pilihan di kita. Guru harfiah saya kata, pisang yang kita makan atau anggur yang kita makan itulah dia buah yang sama di syurga nanti. Cuma beza rasanya. Kan? Jadi sebab itu kita minta, ya Allah, macam saya sekarang rindu sangat dengan mak ayah saya. Saya nak kata rindu sangat dengan arwah suami saya. Saya cepat-cepat tarik sebab saya dipeluk oleh guru saya ketika saya dalam iddah. Dia kata, nanti kamu akan ingat suami kamu, tapi di saat kamu ingat suami kamu, jangan kamu ingat suami kamu. Terus baca Al-Fatihah, hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sekarang kalau sebut je nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terbayang di mata saya adalah susah payah baginda membawa iman, cahaya, meninggalkan mukjizat kepada kita, malu kita kepada Nabi. Sebab guru saya kata, nanti insya-Allah kalau kamu tukarkan ingatan kamu kepada ingat Rasulullah, mudah-mudahan arwah suami kamu sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab suami kita tu milik Allah. Sebab tu saya kata tadi, hiduplah belajar setia walau tergoda. Dah faham dah? Tu untuk saya tu. Sekarang ramai yang menggoda. Nak buat macam mana? Dia kena kata setia walau tergoda. Sekarang bertunang. Mudah-mudahan nanti jadi pengantin balik kat syurga. Jadi doakan saya, tahu saya dah wakafkan dah diri saya untuk khidmat kepada agama. Saya terima kasih sebab menyibukkan saya dengan majlis-majlis yang seperti ini. Tolong jaga, sebab itulah antara perkara yang saya tak nak masuk UTU. Sebenarnya ramai pun yang nak buat macam-macam. Kena rakam, tapi tadi dah kata jangan rakam. Nanti delete balik. Tak jangan sayang, kesian kat saya. Sebab saya bercita-cita
Saya pun tak tahu yang saya buat ni baik atau tidak kan. Jadi saya bercita-cita nak dikenali. Biarlah tidak dikenali di bumi. Tolongin sayang Kalau memang dah terrekod nanti padam. Jadi ni saya nak ajak semua, kita mulakan semula niat. Saya yakin dan pasti semua orang pun ada hajatnya masing-masing. InsyaAllah kita akan bermunajat dengan zikir al-maksurat ni. Kena yakin bila berdoa sayang InsyaAllah 4-10 minit habis maksurat. Lepas tu boleh balik. Ada makan ke? Tak ada? Nak makan pergi beli sendiri. Dah sedia dah? Okey. Kita tajdidun niyah semula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mohon hajat masing-masing bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب
يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 29 muka surat 29 kita baca al-surah ya. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, natubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi kalamuka wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis. Telan air liur tu. Antibiotik yang paling hebat. Air liur adalah antibiotik yang sangat berkesan, apatah lagi hasil daripada bacaan zikir. Sekejap je kan dah habis kan? Laju tak? Sebenarnya tu tak laju. Kenapa kita rasa laju? Sebab belum biasa lagi dengan perjalanan ayat, nak tengok muka surat lagi. Selalunya baca mak surat lain, hari ni baca mak surat lain. Jenuh nak mencari tempat semua kan? Tak apa. Hidup adalah belajar. Tadi yang kita baca adalah Al-Mat surat surah ringkas. Okey. Jadi nak berdoa dah ni. Nak habis dah. Nak berdoa, doa petang. Ada disebut, saya ada kongsi dekat ketua kumpulan, Kak Ajau Umi Kalsum mungkin ada dalam grup ketua kumpulan. Saya ada kongsi, saya kalau nak share apa-apa, saya akan rujuk dulu kepada guru-guru kita. Jangan suka share apa-apa sekarang ni sebab ni fitnah banyak ya. Jadi saya share tentang bagaimana kita nanti dengan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Ya. Maknanya nanti dia kata kat dalam kubur tu, bila digali kubur tu, tengah duduk baca Quran. Masya Allah, dengan taman-taman yang hijau, Masya Allah kan. Jadi dikatakan ni alam ghaib ni kena yakin dan percaya. Orang beriman, syarat iman dia adalah percaya pada perkara ghaib. Ini bukan logik akal. Kita tak nampak Allah, Allah itu ghaib. Itu terletak di ayat kedua. Di mana? Orang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman itu meyakini pada perkara yang ghaib. Jadi sebab kita entah orang yang dah meninggal, mak ayah kita ada kat sini, kita tak tahu kan. Nanti satu hari saya tak ada, saya datang duduk je sebelah Kak Umi Kalsum, saya salam-salam lagi dengan dia, tapi dia buat je sebab dia tak nampak saya. Sebab tu Masya Allah, kita nak bersama dunia dan akhirat. Sayang biarlah pertemuan ini pertemuan yang mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan roh ni diizinkan, terutama roh yang selamat tahu. Roh yang selamat ni Allah benarkan dia berjalan-jalan. Kan Allah benarkan dia. Inilah yang mereka larang kita untuk mengingatinya. Inilah yang usaha-usaha mereka lakukan. Tak payah baca Yasin malam Jumaat. Sebenarnya kalau kita ingat pada perkara-perkara tersebut, apa yang menjadi, kita akan jadi beramal, beribadah, betul tak? Sebab kita diingatkan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi kalau kita sekarang tak ingat kepada kematian, tak mengirim, kan dia kata matinya anak Adam, ceramah lagi bila nak habis ni, besok pun okey. Anak Adam tu mati tinggal 3 je. Kita tahu betul tak? Jadi kita nak claim 3 ni. Sekarang ni saya adalah anak kepada mak ayah saya. Saya nak jadi anak yang menyampaikan doa pada mak ayah saya. Kan? Ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dalam banyak-banyak daripada 4 tadi adalah sedikit yang tertinggal di hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Sayang saya tak? Walaupun kali pertama jumpa tapi dah terasa sayang. Saya dah ambil gambar muka masing-masing, save kat situ siapa. Nanti nak cari nanti
kan? Jadi tolong sayang kita ni bertemu dan berpisah kerana Allah. Sebelum baca doa, tolong sangat-sangat. Segala doa tu ada dalam Quran. Kita nak apa? Nak jumpa orang baik. Ada dalam Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Kita rasa sesat, tak faham-faham. Ya Allah, kenapalah tak faham-faham? Ada doa faham. Fa fahamnaha Sulaiman dari surah Al-Anbiya ayat 79. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma dawdal jibal yusabbihna wa kullan tayr. Kan itu untuk faham. Dia lidah rasa kelu. Banyak ni apa benda gegap nak cakap. Ada doanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nak apa lagi? Nak jumpa apa? Nak anak yang soleh, Rabbi habli minas salihin. Semua ada dalam Quran. Nak kaya, ada doa Nabi Ibrahim. Jangan kaya tu nilai pada harta saja ya. Kaya menyeluruh. Apa doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah? Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah bumi Mekah ini walaupun panas tapi segala buah ada kat Mekah. Betul tidak? Itu kerana doa. Jadi sekarang kita baliklah, mintalah, merayulah kepada Allah. Berdoa meminta daripada ayat-ayat Al-Quran. Nak apa lagi? Nak suami yang baik. Senang je, jampikan dia setiap malam. Betul. Itulah yang saya buat pun. Tak payah cari mana-mana jampi dengan ayat Quran. Pergi dekat dia tu kan, tengok dia sampai tembus. Ya, terutama ketika dia tengah tidur, pandang wajah dia dengan pandangan kasih sayang. Tohakanlah dia. Kan ada kata toha tu ayat melembutkan hati. Tak nak buat. Tak nak buat. Pergilah kita sekarang. Nak tanya, nak cari orang baik kat mana Haji Umi? Kat majlis ilmu ke? Kat masjid, kat surau? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Nak tak saya bagi kaedah nak cari orang baik kat mana? Saya pun sekarang tengah nak praktik. Apa dia? Baiki hubungan kita dengan Allah, maka yang lain Allah akan baiki. Sebab itu bila terjadi sesuatu, kita muhasabah diri. Kenapa ini terjadi pada aku? Okey ya Allah, aku baiki ya Allah. Baiki hubungan kita dengan Allah. Masukkan kecintaan kita yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pukul 3 petang semalam jamaah kita dah tak boleh nak pergi, kan? Tengok sekarang ni larangan-larangan di Saudi yang kita rasa sekarang dah bebas, dah ada macam-macam, dah dibuka macam-macam. Jangan nampak apa-apa. Sekarang kita nak baiki hubungan kita dengan Allah dulu. Boleh? Masa dah habis. Okey, saya berhenti sekarang. Jangan risau. Tapi nak baca doa dulu. Minta izin baca doa dulu. Angkat tangan. Tolong saya nak menangis, nak merayu kepada Allah. Banyak saya bawa hajat orang lain juga ni. Orang lain juga saya bawa hajat. Saya nak baca doa terjemahan dari Al-Ma'surat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah kepada kami ya Allah lidah yang lembut basah agar sentiasa mengingat dan menyebut nama-Mu ya Allah. Hati yang penuh segar agar kami sentiasa bersyukur di atas segala rahmat nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah tubuh badan yang ringan agar kami dapat menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap ya Allah. Kurniakanlah kami cari hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kecukupan dari segala perkara ya Allah, sehingga kami tidak perlu meminta-minta kepada orang lain selain hanya meminta kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak perlu merasa takut dan bimbang dan mengharap kepada orang lain selain hanya mengharap kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau yang takdirkan pertemuan kami pada petang ini, kami mohon kepada-Mu, pandanglah kami semua dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang diberkati lagi dirahmati. Selepas ini kami akan berpisah ya Allah. Kami mohon peliharalah perpisahan kami ini sehingga Engkau pertemukan kami kembali di taman-taman syurga yang seterusnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak hajat dan cita-cita kami. Kami ya Allah bermohon kepada-Mu di hari yang mulia ini dengan keberkatan hari Jumaat, dengan keberkatan bulan Rajab ini ya Allah. Perkenankanlah ya Allah doa-doa kami, istajib doana.
Ya Allah, terimalah taubat kami. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kami. Ampunkanlah ya Allah dosa ibu dan ayah kami. Ampunkanlah ya Allah dosa ibu ayah mertua kami. Ampunkanlah ya Allah dosa suami-suami kami. Bagi suami yang telah pun pulang ke sisimu, tempatkan mereka di sisi orang yang beruntung. Bagi orang tua kami yang masih bersama kami, berikanlah kesihatan agar mereka dapat melaksanakan ibadah. Ya Allah, ampunkanlah pula dosa anak-anak kami. Di mana saja anak-anak kami berada ketika dan saat ini, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Lahirkanlah dari zuriat dan keturunan kami anak-anak yang hafal Al-Quran, yang ahli Al-Quran, beramal dengan isi Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, penuhilah ya Allah rumah-rumah kami di dunia ini dengan cahaya iman dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, fasihkanlah lidah-lidah kami agar kami dapat membaca Al-Quran seperti mana yang kau kehendaki ya Allah. Ajarkan kepada kami apa yang kami belum ketahui ya Allah. Ingatkanlah apa yang kami lupa ya Allah. Berikan kami kekuatan beramal dengan isinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkanlah rintihan dan rayuan hati kami. Jika ada di antara kami tiga dan saat ini yang sedang menderita sakit ya Allah, Engkau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha penyembuh. Terutama suci bersihkanlah hati-hati kami ya Allah. Masukkanlah kami dalam kumpulan orang-orang yang ikhlas, dalam kumpulan orang-orang yang mencintai kebaikan dan kebajikan ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Janganlah Engkau tinggalkan kami bersendirian mengikuti kehendak nafsu diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengarkanlah rayuan hati kami. Mohonlah hajat masing-masing. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dan keluarga kami di bulan Rejab ya Allah, dan Sya'ban ya Allah, serta pertemukanlah kami dengan Ramadan. Wahai Ramadan, kami menanti kehadiranmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Permudahkan urusan kami ya Allah, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Jika Engkau takdirkan kami mati, ambillah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ambil kami dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, saya serahkan kembali kepada Puan Hajah Umi selaku kepimpinan pada petang ini insya-Allah. Maaf ya salah silap saya. Saya akhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sadaqallahul azim. Yang baik itu datang dari Allah, yang sayyi'ah adalah atas kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri.